Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam temerloh di tengah semenanjung. Anda bersama saya Nur Alia Izzati dalam Mingguan Temerloh Minggu ke-38, 9 April 2022 yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temerloh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Antara tajuk utama minggu ini, kemeriahan Bazar Aidilfitri Dataran Temerloh dan bayar zakat di tepi sungai. Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan mencemaduli melawat 4 mangsa kebakaran rumah di unit rawatan rapi ICU Hospital Tunku Ampuan Afzan HTAA pada 28 April. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah ke lobi utama HTAA pada 3.15 minit petang, diiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan anak-anak baginda iaitu Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah dan Tengku Panglima Raja Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah. Seri Paduka Baginda berdua seterusnya meluangkan masa hampir 35 minit melawat mangsa di ICU. Selain turut berkenan mendengar taklimat ringkas Wan Muhammad Zaidi mengenai kebakaran sebelum berangkat pulang pada 3.55 minit petang. Kebakaran yang membabitkan 2 rumah teras jenis semidi setingkat di Jalan Pematang Badak Perdana 2 pada 3.15 minit pagi itu turut mengorbankan seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun. Prestasi kutipan zakat harta di seluruh negeri Pahang bagi tahun 2022 telah mencatatkan peningkatan sebanyak 10.5 juta ringgit dengan jumlah 42.86 juta ringgit berbanding tempoh sama pada tahun 2021 sebanyak 32.3 juta ringgit. Kebawah Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang juga merupakan Tuanku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP berkenan menyempurnakan Majlis Penyerahan Zakat Perniagaan Korporat di Istana Abdul Aziz Kuantan pada 27 April. Sebanyak 8.45 juta ringgit bayaran zakat telah diterima daripada Lembaga Tabung Haji, CIMB, Islamic Bank Berhad, Maybank Islamic Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad, Formema Sendirian Berhad, Maybank Investment Bank Berhad dan Nuraisa Global Sendirian Berhad. Adu Lancang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syahkan Samsudin pada 28 April telah turun padang meninjau persiapan orang ramai membeli belah di Expo Aidilfitri yang berlangsung di dataran Temerloh. Beliau telah meluangkan hampir 1 jam bertemu peniaga-peniaga yang berniaga di expo tersebut selain duduk beramah mesra bersama pengunjung-pengunjung yang mengunjungi expo tersebut. Bazar Aidilfitri Temerloh ini merupakan tumpuan masyarakat bukan sahaja yang tinggal di daerah Temerloh, malah daerah-daerah lain di sekitar negeri ini serta pengunjung yang melalui singgah ke Temerloh untuk mendapatkan barangan keperluan mereka. Salam sejahtera kawan, saya baru saja membuat tinjauan bazar Expo Ramadan di dataran Majlis Perbandaran dan kita dapat lihat kehadiran ataupun ramai pelanggan-pelanggan berpusu-pusu datang. Pegelaran KWSP yang telah bermula pada 18 April lalu dilihat sedikit sebanyak dapat memberikan kelegaan kepada pencarum yang mengeluarkan simpanan mereka untuk pelbagai tujuan. Tinjauan kami di Expo Aidilfitri Temerloh mendapati rata-rata pengunjung yang ditemui berasa sangat gembira dan berterima kasih kepada kerajaan kerana telah membenarkan pengeluaran khas dilakukan. Okeylah, boleh bantulah untuk menjaga. Sekarang kan pandemik kan, bolehlah bantu untuk beli apa yang patut setengah simpan lah. Tak semuanya total untuk guna, untuk belanja semua. Okeylah, Alhamdulillah dapat KWSP ni. Dah 33 tahun kita pandemik ni. Perlukan duit lah. Kerajaan diluluskan untuk 10K tu membantu rakyat-rakyat lah memahami sekarang rakyat-rakyat memerlukan duit tu. Selain tepat pada masanya apabila setelah 2 tahun tidak dapat beraya dan kini dapat menggunakan duit mereka untuk menyambut Lebaran. Peniaga di Expo Aidilfitri di dataran Temerloh kini menarik nafas lega berikutan pengunjung yang tidak putus-putus membeli belah di tapak expo tersebut sejak beberapa hari lalu. Tinjauan Temerloh TV ke expo tersebut yang bermula pada jam 5 petang sehingga 1 pagi itu meriah dengan kehadiran pengunjung bertali arus mendapatkan barangan pilihan masing-masing. Bagi peniaga, sambutan memberangsangkan itu memberikan kelegaan buat mereka selepas berdepan detik sukar berikutan penularan COVID-19 sejak beberapa tahun lalu. Oh, tahun ni orang memang shopping kau-kau daripada tahun lepas. Memang persiapan tahun ni sangat memeriahkan lah.
akhirnya tahun ni kerajaan buka untuk kita peniaga-peniaga ni berniaga macam biasa balik. So alhamdulillah dia punya rezeki ni semua orang dapat. Kita tak perlu nak bergaduh-gaduh apa benda semua. Diharapkan dengan pembukaan ni semua orang dah dapat vaksin, semua dah dapat booster. Harap penyakit ni kita boleh lawan dan kita dapat kembali hidup normal macam biasa. Beberapa orang pengunjung yang ditemui berkata, setelah 2 tahun tidak dapat merayakan Aidilfitri, kali ini mereka sangat gembira apabila kini bolehlah merayakan seperti biasa. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Cawangan Daerah Temerloh telah mengagikan bantuan tahunan Hari Raya Mu'alaf dan fakir miskin orang asli di perkampungan orang asli dalam daerah Temerloh. Seramai 101 orang penerima bantuan tahunan Mu'alaf melibatkan agihan zakat berjumlah RM37,100. Manakala bantuan tahunan fakir miskin Mu'alaf seramai 99 orang penerima berjumlah RM48,000. Para penerima mengucapkan terima kasih atas bantuan yang serba sedikit dapat memenuhi keperluan mereka sempena Aidilfitri bakal menjelang dalam beberapa hari lagi. Pihak MUIB Temerloh berbesar hati dapat mengagikan bantuan ini demi kegembiraan bersama bakal menyambut Hari Raya Aidilfitri. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukum menunaikan zakat adalah wajib kepada umat Islam kerana ianya dapat memberikan kebaikan kepada pemberi dan juga penerima. Apa yang menarik kami temui adalah membayar zakat di tepi sungai bagi tujuan memudahkan para pembayar zakat singgah dan menunaikan kewajipan mereka iaitu sebagai umat Islam. Menurut Haji Abdul Hamid yang ditemui berkata, amil yang ditugaskan untuk mengutip zakat mengambil kaedah memudahkan urusan penduduk kampung yang ingin membayar zakat kerana hanya perlu singgah dalam tempoh kurang 5 minit untuk menyelesaikan tanggungjawab mereka sebagai umat Islam. Jadi tepi sungai ni kira memang amil duduk sini lah. Jadi senang orang kampung ni, siapa nak bayar zakat datang tepi sungai ni lah, insyaAllah. Menurut Muhammad Fazil Ramli yang merupakan amil yang ditugaskan berkata, beliau ingin memudahkan urusan pembayar zakat dan diri beliau sendiri dengan membuka booth di tepi sungai selain mudah untuk orang yang melalui jalan itu melihat booth yang beliau buka. Sini kedudukan dia strategi. Dia di kepala sempang, lepas tu orang senang nak nampak kita lah. Jadi sambil-sambil dia orang keluar beli juadah buka puasa tu, sambil tu dia terus boleh bayar zakat. Jadi memudahkan orang ramai lah, di samping memudahkan saya jugalah. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memantau lebih 13 kawasan hotspot di seluruh Pahang menerusi OP Hari Raya OPHRA 2022 yang akan bermula pada Jumaat hingga 8 Mei ini. Pengarah JPJ Pahang Kamarul Iskandar Nordin berkata, penguatkuasaan itu meliputi laluan utama negeri dan lebuh raya antara lain bertujuan mengurangkan kadar kemalangan dan kematian akibat kemalangan pada musim perayaan. Selain penyamaran sebagai penumpang bas, penguatkuasaan di Terminal Sentral Kuantan, Terminal Temerloh dan Terminal Genting turut akan dilaksanakan sepanjang tempoh operasi berkenaan dengan fokus utama akan melibatkan pemeriksaan teknikal seperti brek, tayar, lampu isyarat dan dokumen kenderaan. Menurut beliau, seramai 325 warga JPJ negeri akan terlibat sepanjang operasi yang turut mendapat kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang akan memantau integriti anggota bertugas. Tahukah anda Ibrahim Haji Yaakob, tokoh kemerdekaan dua negara, dilahirkan di Temerloh? Ibrahim Haji Yaakob dilahirkan pada 27 November 1910 di Tanjung Kertau, Cenur, Temerloh. Berasal dari keturunan Bugis di Sulawesi Selatan, di mana ibu bapanya merantau ke Riau dan seterusnya ke Temerloh. Ibrahim mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu di Tanjung Kertau pada tahun 1918. Pada tahun 1928, beliau telah dipilih menjadi guru pelatih di Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI di Tanjung Malim, Perak, di mana disitulah beliau mula didedahkan dengan perjuangan nasionalisme. Pada tahun 1929, Ibrahim dan rakan-rakannya telah mewujudkan satu persatuan sulit yang berhaluan sosialis iaitu Ikatan Semenanjung Malaya Borneo. Walaupun nama Ibrahim mulai berkembang di Indonesia, beliau sesekali tidak akan lupakan tanah kelahirannya Malaya ataupun Malaysia. Pada tahun 1973, beliau pulang semula ke tanah kelahirannya setelah berpuluh tahun menjadi rakyat negara jiran.
Pada 8 Mac 1978, tokoh politik Nusantara ini pergi menghadap penciptanya bersama-sama impiannya Melayu Raya, Indonesia Raya yang tak dapat direalisasikan sepanjang hidupnya. Pejuang nasionalis ini mendapat penghormatan tertinggi dan dikebumikan sebagai pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selangor FC dan Seri Pahang FC akan menutup tirai aksi Liga Super bagi bulan Ramadan apabila akan membuat perhitungan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ pada jam 10 malam ini. Ia boleh dianggap sebagai pertembungan buku dan ruas apabila Selangor ketika ini menghuni tangga ke-8 dengan mengutip 5 mata, manakala Seri Pahang pula di kedudukan ke-9 dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Justru 3 mata berharga jelas menjadi rebutan penting buat kedua-dua pasukan itu dalam usaha untuk memperbaiki kedudukan masing-masing dalam liga. Sekiranya menang, Selangor boleh naik hingga ke tangga ke-5. Namun jika tewas, mereka akan mengambil tempat Seri Pahang di kedudukan ke-9. Sekian daripada saya Nur Alia Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Mingguan Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 9.30 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran di tengah Semenanjung.